Suara su pula. Suara su macam slow rasa. Ha. Hello, hello. Slow ke? Uh, Dia jauh dia macam jauh. Sekejap saya ni jap. Okay, saya dah clear. Dah clear dah? Dah kuat dah. Okay, 10.1. So firstly kita nak tengok determine the derivative of a function using the first principle dulu. Okay. So untuk determine derivative by using first principle, dia ada formula dia untuk yang ni. Yang mana formula dia, kalau kita buat derivative, so means dia akan keluar dy over dx lah. Ini macam biasa. So the dy over dx will be equal to limit delta x approaching 0 of delta y over delta x. So yang mana delta y over delta x ini adalah bersamaan dengan function delta x minus x. Terbalik pula. Adalah x plus delta x minus function fx over delta x. Okay, so ini adalah formula untuk derivative using the first principle. So kena pakai formula inilah. Kena ingatlah formula ni. Okay. So untuk contoh macam mana nak pakai formula ni adalah tengok pada function y equal to x square. Okay, function contoh yang mudah aja, y equal to x square. So kalau kita biasa buat nak differentiate function ni, so kita akan jadikan dia dy over dx equal to 2x. Yang ni biasalah kita differentiate. So sama juga actually kalau awak pakai first principle pun jawapan dia akan tetap sama dengan 2x. Tapi awak kena tunjuklah penggunaan formula first principle ni. So kita tulis dia dy over dx equal to limit delta x approaching 0. Okay, so firstly tengok untuk ni dulu. Function x plus delta x. So maksud dia kita kena substitute x plus delta x ke dalam function fx kita. So dalam konteks ni akan jadilah 2x ni, x ni substitute dengan x plus delta x. So dia akan jadi 2x plus delta x minus function fx. So yang tu biasa je lah, kita ambil saja fx dia yang asal over with the delta x. Okay. Oh sorry, dia ada square dekat sini. Okay, sebab alamat terbalik. Sorry, 2 tak patutnya ada lah. Saya tersilap pandang pula, bukannya 2x ni. Function asal dia adalah y equal to x square. So bila kita substitute x plus delta x, so akan jadi x plus delta x square minus, ni pun terbalik jugalah. Salah juga ni. Minus x square. Okay, macam ni baru betul. Okay, x plus delta x square minus x square over delta x. Okay, tengok pada function asal. Tadi saya terpandang yang dy over dx pula. Okay, so sampai sini barulah kita expand dulu.
limit delta x approaching 0. So kita expand ini dapat x square plus 2x delta x plus delta x square minus x square over delta x. Okay, dan yang ni boleh potong x square dengan x square. So yang tinggal adalah 2x delta x square over delta x. Okay, dan delta x ni kita boleh masukkan lagi delta x ni tinggal satu, ni pun hilangkan delta x. So yang tinggal 2x plus delta x over 1. Okay, so sampai sini barulah kita substitutekan dengan limit tu delta x approaching 0. And then dapat jawapannya tinggal 2x plus 0 over 1 equal to 2x. Okay, so ini barulah jawapan akhir dia. Sama je seperti jawapan yang kita directly buat awal-awal tadi kan. Dapat 2x juga. Cuma nak kena tunjuklah penggunaan formula first principle tadi. Okay, contoh yang kedua adalah y equal to 5x square plus 3. Okay, cuba buat dululah 5x square plus 3. Macam mana nak guna kaedah first principle dia. Okay, tak apa, saya tunjuk juga lah yang ni. So kalau nak cari dy over dx dia equal to limit delta x approaching 0 function x plus delta x. So kita substitutekan dalam function ni akan dapat 5x plus delta x square plus 3. Okay, ini untuk function x plus delta x minus with the fx. So dia copy saja daripada atas. Jangan lupa ada bracket sebab depan ni ada minus over with the delta x. Dan kita pun expandkan dia. So bila expand akan dapat 5x square plus 10x delta x plus delta x square minus 5x square minus 3. Jangan lupa depan ni ada plus 3 dulu minus 5x square minus 3. Over dengan delta x. 5x square ni boleh buang. Ni pun boleh buang. Jadi yang tinggal okey. So delta x ni delta x. So jadilah limit 10x plus delta x over 1. So substitute delta x, dapatlah jawapan dia equal to 10x. So sama dengan kaedah yang kita biasa pakai, akan directly substitute differentiate dari situ pun dapat 10x juga. Okey, cuba buatkan untuk y equal to 2 square root of x. Okey, dalam function ni nanti awak kena pakai kaedah conjugate. Cuba substitute dulu dalam formula function dia. Nanti akan jumpa keadaannya awak kena pakai conjugate lah. Okey, so cuba buat dulu dalam 5 minit.
Okay, untuk yang ni dy over dx dia limit approaching 0. So masukkan dalam formula first principle akan jadi 2 square root of x plus delta x plus 2 square root of x over delta x. Okay. So kat sini lah kita kena pakai conjugate sebab nak simplify ada 2 square dekat atas. So kita jadikan 2 x plus delta x minus 2 square root of x over dengan delta x. So limit delta x approaching 0. So kita pun dah harapkan yang atas dapat 4 and then minus 2 square root of x and then 2 x plus delta x plus 2 square root of x and then 2 lagi yang mana nanti dua-dua ni akan hilang juga minus 4x. Okay, dan dapatlah limit delta x approaching 0. Ni hilang. So darabkan dalam 4x plus 4 delta x minus 4x over dengan delta x. Sorry. Hilap pula. Saya pun salah tulis conjugate ni. Apa benda lah. Patutnya over dengan 2x plus delta x minus 2 square root of x. Okay. Sorry. Saya pun salah tulis. X plus delta x minus 2 square root of x. So dekat bawah ni ada lagi lah. Yang mana yang denominator ni tak payah expand. Okay. Dan ini boleh potong. 4x minus 4x hilang. So delta x ni dengan delta x ni boleh dibuang. Dapat limit delta x approaching 0. 4 over 2 square root of x plus delta x minus 2 square root of x. Okay. Nampaknya saya ada buat lagi satu mistake lah dekat sini. Astagfirullahaladzim, apalah nak jadi ni. Pasal banyak sangat mistake ni hari ni. Okay. Patutnya dekat sini satu mistake saya buat salah kat sini. Simbol positif tu. Patutnya kat sini simbol negatif. Ikut formula dia adalah tolak kan sebenarnya. So kalau tolak, bila kita buat conjugate, sini akan jadi plus. Okay, so bila situ plus, sini plus dan sini pun akan jadi plus lah. Okay, so equal to, sebab bila kita substitutekan limit tu 4 over 2 square root of x plus 2 square root of x. 4 over 4 square root of x, barulah dapat 1 over square root of x. Okay, so ini dia punya jawapan. Okay, so ini adalah cara nak buat cari derivative using the first principle. Okay, so kalau nak tengok pula seterusnya mengenai finding derivative using first principle at a point. So ini kalau contoh soalan, if f(x) equal to 3 plus x over 3 minus x and x cannot be equal to 3, find f prime 2. Okay. So ini maksudnya disuruh cari f prime 2
Jadi kena differentiate dulu function yang diberi, and then barulah kita substitute dua, ataupun nak buat serentak pun boleh. So ini contoh bagi using first principle lah. Okay, kalau kita cuba buatkan serentak, so f prime x. So f prime x di mana nak menghampiri 2, so kita substitute terus kat sini. F prime 2 equal to limit delta x approaching 0. Okay, limit delta x approaching 0. So formula dia sekarang sebabkan nak f prime 2, so akan jadi f2 plus delta x terus. Kalau mana sebelum ni kita buat x plus delta x, sini boleh terus letak 2 minus f2 over dengan delta x. Okay, so kalau kita buat limit delta x approaching 0, f2 plus delta x. So maksudnya 2 plus delta x ni kita kena substitute, tukar dia punya x dengan 2 plus delta x. So 3 plus 2 plus delta x, 3 minus 2 plus delta x. Minus with f2, 3 plus 2, 3 minus 2 over with delta x. Delta x approaching 0. So yang ini kita dapat 5 plus delta x, 1 plus 1 minus delta x, minus 5 over 1 over delta x. Okay, so yang ni kita samakan dia punya denominator. Ni dah harap lah. 1 minus delta x. So equal to limit delta x approaching 0 minus 5 okay. So dapatkan dia macam ni, and then kita selesaikan numerator, tapi yang bahagian bawah ni kita boleh pindahkan dia ke bawah. And then untuk bahagian tu akan jadilah 5 tolak 5 jadi 0. So 2, so jadi 6 delta x over delta x 1 minus delta x. Okay, so delta x boleh dipotong. 0, 6 over 1 minus delta x. Okay, then barulah kita substitutekan dengan limit delta x approaching 0. So yang tinggal adalah jawapan dia sama dengan 6. Okay, so ini adalah bahagian yang pertama lah untuk derivative by using first principle at a point. Okay, so habis bahagian 8.1. So nak tengok pula 8.1 pula 10.1. Tengok pula bahagian seterusnya mengenai 10.2 rules of differentiation. Okay. So untuk 10.2 rule of differentiation, actually dia benda yang sama je yang mana awak dah belajar dulu. Tak ada perbezaan pun. So kalau tengok kat sini learning outcome dia, use rule of differentiation, find higher order of differentiation. So dalam rule ni apa yang awak ada sum rule. Okay, masih lagi sama. Kat sini ada sum rule. Sini ada product rule, quotient rule, chain rule, power rule. Okay, semua ni dah belajar dah dulu, tak apalah. Sebabkan benda ni ada juga dalam syllabus. Kita akan refresh balik
batch balikkan aja. Okay, so dah habis dah bahagian first principle tadi, dekat situ je habis. So lepas ni tak payah dah pakai derivative by using first principle tu. Okay, so kita nak tengok differentiation yang mana kita selalu buat adalah contoh, kalau kita ada y equal to x square and the dy over dx equal to 2x to the power of 1. Okay, so kalau tengok formula dia, kita ada formula dia dekat sini lah. Yang mana kalau ada function fx equal to x to the power of n. So to differentiate this function, f adalah kita buat apa? N ni bawakan ke depan. So akan jadi nx. Dan power of n akan minus dengan 1. So ini adalah formula untuk differentiate. Okay. So kalau kita ada function y equal to 2x power of 3. And then the dy over dx equal to 3 bawa ke depan. Kita akan darab dengan 2x 3 tolak 1 sama dengan 6x power of 2. Okay, itu kaedah differentiation yang biasa je lah. Okay, so contoh lain y equal to 2x minus 5 dx plus 2. Okay, untuk yang ni ada dua cara, sama ada awak nak pakai kaedah differentiation biasa ataupun awak nak pakai product rule. Product rule pun boleh nak pakai kat sini. Cuma kita tak belajar lagi product rule, nanti lagi sikit baru kita tengok. So kalau nak differentiate benda ni, so apa kita buat adalah kita boleh expand dahulu. So kalau kita expand dapat 6x square and then minus 10, 6x square, sini jadi negative 11x minus 10. Okay, so dia punya dy over dx 12x minus 11. So ini adalah differentiation bagi function yang diberi. So kita kena buat setiap satu lah. Differentiate 6x square akan dapat 12x, and then differentiate 11x dapat negative 11. So differentiate negative 10 dapat equal to 0. Okay, kita pergi kepada rule kita yang pertama, iaitu sum rule. Okay, untuk sum rule dia bagi tahu condition dia mestilah function fx equal to u plus v. Maksudnya dalam function tu ada dua komponen. Macam contoh yang dekat sebelah ni lah, sebenarnya kita guna kaedah sum rule. Tapi kita tak tunjuk penggunaan sum rule tu. Okay, dalam sum rule ni dia bagi tahu kalau kita nak differentiate fx, dia kena cari dulu determine yang mana satu u dan yang mana satu adalah sebagai v. So bila kita differentiate f prime x will be equal to u prime plus v prime. Okay, sebagai contoh y equal to x square plus x power of 3. So kalau soalan tu bagi function dan minta awak untuk show use sum rule to differentiate function fx yang diberi ni. So awak kena tunjuk bahawa tolong tutup mic seorang. Okay. So kena tunjuklah. Awak kena bahagikan dulu yang mana jadi u, yang mana jadi v. So awak kena let u equal to x square and v equal to x cube. Then u prime 2x, v prime 3x square. Okay, kena tunjuk u dan v. Lepas tu barulah substitute semula ke dalam f prime x. So 2x plus 3x square. Okay, barulah lengkap awak punya jawapan. Okay, jangan directly je awak tiba-tiba buat dy over dx 2x plus 3x square. So
So awak dapat 1 markah je lah kat sini sebagai jawapan akhir. Sebab soalan tu minta use some rule. So awak kena tunjuk ni. Ada yang jadi U dan ada yang jadi V. Dan tunjuk dulu differentiate U jadi apa, differentiate V jadi apa. Dan baru dah substitute semula ke dalam function. Baru dah dapat markah penuh. Okey, contoh yang lain. Okey, contoh yang ni pula. Nak differentiate by using some rule. So, show the usage of some rule in your method. So, kita boleh separatekan ni 4x over x square plus 5x for 4 over x square. Simplifykan sikit. So, 4 over x plus 5x square. Okay. So, then kita let u equal to 4 over x, v equal to 5x square. Okay, so untuk u equal to 4x ni menaikkan ke atas. So, 4x negative 1. So, u prime equal to negative 4 x to the power negative 1 minus 1 negative 4 x to the power negative 2. And then untuk v prime 10x. Okay, so dah ada u prime, ada v prime. Masukkan balik. Negative 4 x power negative 2 plus 10x. Ataupun nak tulis negative 4 over x square plus 10x pun tak ada masalah. Okay, so pastikan tunjuk penggunaan let u dengan v. Kalau soalan minta differentiate using some rule. Okay, ini mengenai some rule lah, mudah je kan. So seterusnya pergi kepada rule yang kedua, iaitu product rule. Okay, so untuk product rule, keadaan macam mana nak pakai product rule adalah apabila kita bertemu dengan u dot v. Maksudnya u dengan v tu dia bergabung. Dua-dua tu dia darab. Tadi dia adalah operasi tambah ataupun tolak. So untuk product rule dia adalah darab. Okay, untuk guna product rule, formula dia adalah bersama dengan f prime x equal to u prime v plus v prime u. Okay, ini formula differentiation dia. Ataupun dy over dx equal to du over dx multiply with v plus dv over dx multiply with u. Okay, ini formula bagi product rule. Kita tengok pula contoh. Y equal to 2x 3x power 4 minus 5. Okay, so kat sini nak differentiate macam mana? Okay, nak pakai sum rule pun boleh, tapi awak kena expand dahulu bracket tu. Tapi tak nak lah pakai sum rule, nak tunjuk penggunaan product rule dekat sini. So seperti biasa tengok keadaannya sebab dia ada darab, ada dua bracket yang mana dia akan darab. So kita pakai product rule and then kita let u equal to 2x, v equal to 3x power 4 minus 5. And then du over dx equal to 2 or dv over dx equal to 12x power of 3. Okay, so itu kita dah differentiatekan du dengan dv dia. So balik semula pada equation dia, yang mana dy over dx. Du over dx kita adalah 2, darabkan dengan v 3x power 4 plus dv over dx. Darabkan dengan u 2x. Samaan
Dah. So boleh simplify. So we get 30 x power 4 minus 10. Okay, so itulah dia punya function derivative dy over dx. Okay, cuba buatkan untuk y. Okay, f prime 2.
Okey, yang ini set dulu yang mana U, yang mana V. U equal to X minus 2. V jadikan. Okay, so du over dx equal to 1. And then the dv over dx 6x minus 2. Okay, dan okay, dan dari ni cari masukkan dalam f prime x adalah bersamaan dengan du over dv dapat 1, darabkan dengan v plus dengan dv dx darabkan dengan u. So dapatlah 3x square plus 1. Okay, and then plus 6x square minus 12x minus 2x plus 4. So simplifykan sikit kat sini dapat 9x square. And then negatif 2, negatif 2, negatif 4, negatif 16, negatif 16x. And then kat sini pula dapat plus 5. Okay, ini untuk f prime x. So f prime 2. F prime 2 substitute sahaja 2 ke dalam ni. 16, 2 plus 5. So dapatlah dia bersama dengan 36 minus 32 plus 5 equal to 9. So ini jawapan dia. Okay, so ini adalah penggunaan kaedah product rule to find the derivative. So, kena tengoklah syarat-syarat dia macam ni, dia ada darab. Dua komponen yang didarab bersama. Di mana satu tu kita boleh setkan ni sebagai U, lagi satu boleh set sebagai V. Cari dulu derivative U, cari derivative V dan masukkan dalam formula dia. Okay. So untuk yang ni cuma penambahan je untuk cari value of y when the derivative is differentiated with the value of x equal to 2 dapat equal to 9. Okay, nak tengok pula seterusnya iaitu berkenaan dengan quotient rule. Okay, so untuk quotient rule, semasa bila nak guna quotient rule ni adalah bila bertemu dengan U over V. Okay, formula dia mesti dia adalah pecahan lah, bahagi U over V. Jadi dy over dx adalah bersamaan dengan, kita differentiate U dulu, du over dx multiply with V minus dv over du multiply with, dv over dx multiply with u over with the v square. Ini dia punya formula. Ataupun f prime x u prime v minus v prime u over v square. Okay, tapi dalam quotient rule kena hati-hatilah. Okay. Yang denominator ataupun yang numerator sentiasa U dan yang denominator sentiasa V. Sebab apa? Sebab kat sini dia pakai operation minus. Kalau awak terbalik buat U dengan V tu, nanti minus awak mungkin minus yang DU. Okay? Yang DV yang sepatutnya minus, DV yang sepatutnya ditolak. Bukannya DV. So kalau awak terbalik substitute U dengan V, so kalau pakai formula ni pula akan jadi terbalik lah. Dan awak punya derivative akan menjadi salah. Untuk produk rule tadi tak ada masalah pun, tak kisah pun sebenarnya. Sebab dia dua-dua tu positif, dia tak ada masalah. Tapi yang ni salah satunya akan jadi negatif. Yang DV akan jadi negatif. So
y equal to, ni contoh, 4x over 2x plus 1. Okay. Nak cari quotient dulu yang ni. So, let u equal to 4x, v equal to 2x plus 1. So, du over dx equal to 4. So, dv over dx equal to 2. Okay. Dan masukkan dalam formula dy over dx. Okay, kita akan start dengan du over dx dulu, iaitu 4 darabkan dengan v 2x plus 1, and then minus dengan dv iaitu 2 darabkan dengan u 4x over dengan v square 2x plus 1 square. So, kita nak expand 8x plus 4 minus 8x over dengan yang ni 4x square, okay, and then plus 4x plus 1. Ini potong-potong, tinggallah 4 over 4x square 4x plus 1. So ini adalah jawapan derivatif dia. Okey. So ini berkenaan dengan quotient rule. Okey, so quotient rule ni dia contoh. Okey, seterusnya tengok pula untuk chain rule. Okey. Chain rule ni dia lebih kurang sama dengan power rule kegunaan dia. Okay, kita tengok dua rule ni serentak. Okey, kalau untuk chain rule, okey, untuk chain rule formula dia adalah dy over dx equal to dy over du dot with du over dx. Okey, formula dia macam ni sikit. So kalau awak tengok dia ada du dengan du di sini, kalau dipotong pun akan sama jugalah, dy over dx di sebelah kanan. Okay, sebab tu dy over du dan du over dx. So dia mesti du tu satu duduk atas dan mesti lagi satu duduk bawah. Okay, dan untuk power rule pula. Okay, power rule ni kita pakai kalau if kita jumpa dengan satu function y equal to u to the power of n. So dy over du, dy over dx is equal to, okay, so untuk power rule ni biasanya yang kalau cikgu sekolah dulu selalu sebut differentiate dalam dan differentiate luar. Okay, so kalau kita differentiate dalam dulu, maksudnya differentiate dalam u sahaja. So kalau kita differentiate u, dia akan jadi du over dx darabkan dengan differentiate luar pula adalah differentiate yang power ini sahaja. So barulah dia akan jadi n u n minus 1. Okay, yang ni yang kita tengok daripada awal-awal tadi lagi, yang dekat sum rule tadi, n u n minus 1, cuma sekarang ni dia gabungkan dengan du over dx kat depan. Okay, nampak macam pelik sikit kan kat sini. Tak apa, sekejap lagi tengok contoh, tahulah macam mana boleh nak pakai. Kita tengok dulu contoh untuk sum rule. Sum rule pula. Contoh untuk chain rule. Kita ada satu function y equal to x cube plus 5 power of 7. Okay. Kaedah untuk guna chain rule, okay, kita kena let yang satu
satu untuk jadi U. Okay, kita let U equal to X cube plus 5 yang dalam lah. So bila kita let U equal to X cube plus 5, so equation dia Y akan bersamaan dengan U power of 7. Dia tak ada B dalam ni. So, dia ada U equal to X cube plus 5 dan lagi satu Y equal to U power of 7. Bila kita dah jadikan X cube plus 5 tu jadi U lah. So teruskan saja dengan differentiate du over dx 3x square. Dan bila differentiate u power of 7 dy over du equal to dengan 7u power of 6. Okey. Dan kita sambung pula dalam masukkan dia dalam formula bagi chain rule. So dy over dx yang mana dy over dx is equal to dy over du. Okay, dy over du. So 7 u power of 6 multiply with du over dx is the 3x square. Dan kalau u tu tukarkan balik dengan x cube plus 5. So 7 x cube plus 5 power of 6 multiply with 3x square. So darabkan jadi 21x square x cube plus 5 power of 6. Okay. So itulah jawapan bagi dy over dx menggunakan kaedah chain rule. Okay, cuba buatkan untuk function ini pula. Okay, saya bagi 5 minit.
Okay. So untuk yang ni nak differentiate menggunakan chain rule. So let u equal to 5x and then y akan sama dengan u power 5 du over dx 2x plus 5 dan dy over du akan bersamaan dengan 5u power 4. So total dy over dx akan bersamaan dengan du over dx 2x plus 5 akan darabkan dengan 5u power of 4 akan jadilah kat sini x square plus 5x power of 4. So bersama dengan 10x and then plus 25. Okay, 10x plus 25 ni darabkan pula lagi dengan x square plus 5x power of 4. Okay, tapi kita stop kat sini pun tak apalah sebab yang ini power dia tinggi sangat. X power of 4 ni nak expand bracket power of 4 ni nak expand tu besar lah jadinya. So boleh stop dekat sini. Okay, so ini kaedah menggunakan chain rule. So kita tengok pula guna kaedah power rule. Okay, so untuk power rule, tengok kat sini kita ada function y equal to okay, yang ni to the power of 8. Okay, ni untuk power rule. Okay, so untuk dalam power rule adalah kita kena ingat balik tadi macam mana cara untuk buat power rule. So, untuk power rule adalah kita kena differentiate dalam dulu. Okay, kita boleh jadikan dalam ini bersamaan dengan du pula. U bersamaan dengan 4x square plus 3x plus 5. So kalau kita differentiate du over dx sama dengan 8x square 8x plus 3. Okay, and then yang kat dalam ni dia akan jadi differentiate pula yang di luar, yang mana dalam tu akan jadi u power of 8. So dy over du akan sama dengan 8u power of 7. Last dia nampak juga macam chain rule kalau awak buat satu-satu jugalah. So dy over dx akan bersamaan dengan 8x plus 3 darab pula dengan 8u power of 7. So dekat sini bersamaan dengan 8 darab 8, awak akan dapat dia sama dengan 64 x plus 24 and u power of 7 4x square 3x plus 5 power of 7. Okay, so ini kalau nak pakai kaedah power rule lah. So sebenarnya macam tak ada beza sangat pun dengan chain rule tu. Okay, kalau contoh yang lain, y equal to 1 over square root x cube minus 5x. Okay, yang ni kita simplifykan dia. Kalau letak dalam macam ni memang salah nak differentiate. X cube minus 5x power of negative 1 over 2. Okay. So kalau nak pakai power rule tapi tak nak let u pun, tak nak let y sama dengan u pun tak apa. Sebab nanti nampak macam power rule.
So awak boleh ingat je dalam kepala bahawa apa yang awak nak kena buat adalah first nak kena differentiate dalam ni. Okay, so kalau differentiate dalam tu dapatlah 3x square minus 5. Dan kalau nak differentiate dalam luar pula adalah differentiate ini sahaja. So akan jadi negative 1 over 2. Ini akan copy x power of 3 minus 5x. And then power of negative 1 over 2 minus 1. Okay. Negative 3 over 2 kat sini. Okay, dan boleh simplifykan balik negative 1 over 2 3x square minus 5 over dengan x power of 3 minus 5x power of 3 over. Okay, so ini adalah differentiation dia bagi function y. Okay, ada soalan? Sir. Ya. Ada sir. Sir, Ya. tu yang final answer ni macam ni dia boleh jadi negatif 1/2. Okay. Oh, tak apa saya dah faham. Ya. Dia ambil yang ni. Sebab kita nak differentiate dengan 1/2 ni. Jadi bawa ke depan lah. So ini tolak 1. Right, sir. Okay, so itu adalah mengenai rule-rule di dalam differentiation. Tadi ada berapa rule? Ada sum rule, ada product rule, quotient rule, chain rule dan juga power rule. Ada 5 rule yang awak kena tahu. Okay, 5 rule tu lah untuk hari ini. Okay, nanti akan ada lagi sebenarnya. Bukan rule lah, tapi syarat-syarat lain. Dia tak dipanggil rule, tapi dipanggil macam formula yang awak kena ingat. Okay, untuk rule memang 5 ni je yang awak belajar dari dulu pun dah belajar. So sekarang ni kat Tamidi pun benda yang sama juga lagi. Dia repeat je. Okay. Yang lain tu yang saya cakap yang awak kena ingat tu nanti adalah bentuk-bentuk differentiation bagi exponential, bagi logarithmic dan juga bagi trigonometric function. Yang itu pun ada juga dalam tajuk differentiation kita ni lah. Kalau nak differentiate exponent macam mana, nak differentiate log macam mana, nak differentiate trigo macam mana. Tapi yang tu kita akan tengok kuliah pada hari Khamis nanti. So untuk sekarang kita pergi dulu sikit mengenai higher order derivative. Okey. Okey, untuk higher order derivative ni, okey. Sebenarnya benda-benda senang je. Okey, biasa bila kita buat differentiation, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat dy over dx. So kita akan tulis differentiation tu sebagai dy over dx ataupun kita akan tulis dia sebagai f prime x. Okey, maksudnya dia dah differentiate lah. Ini dipanggil sebagai first order derivative. Maksudnya baru differentiate sekali. Bila kita differentiate sekali, dia akan jadi dy over dx ataupun f prime x. Okay, so ambil balik daripada dy over dx tu, kita differentiate pula dia lagi sekali. So dia akan ditulis sebagai d square y over dx square ataupun f double prime x. Okay, ini pula dipanggil sebagai second order derivative. Okay. Dia akan ada keluar square dengan f double prime x. Ambil pula daripada second order derivative, differentiate dia lagi sekali. So akan jadi d cube y over dx cube
ataupun f triple prime x. Ini dipanggil sebagai third order derivative. Okay. So kenapa nak kena differentiate banyak-banyak kali ni kan apa? Jadi sebenarnya okay, yang ini apa awak tahu je dulu cara-cara untuk derivative. Sebab apa? First order dia akan ada kegunaan dia kepada graf. Kepada graf. Second order pun ada kegunaan dia pada graf dan third order pun ada kegunaan dia pada graf. Okay, yang tu kita akan tengok pada penghujung sekali tajuk ni lah nanti. First order guna apa, second order apa, third order untuk apa. Tengok pula contoh. Kalau kita ada function y equal to x power 7. Okay. Nak ada pun saya ke? Saya punya mic bunyi rosak. Rosak. Hello? Internet kot ni, internet. Hello, jelas tak? Testing, hello. Hello, hello. Assalamualaikum. Dengar tak yang lain? Ha? Dengar, cuma noise. Bunyi macam bunyi betul. Oh, saya rasa mungkin internet ke. Sebab saya duduk dalam bilik, kadang dia macam kan ada wifi. Sebab ada kabel tu tahan sikit. Okay, dengar tak? Jelas tak? Okay kan? Boleh dengar. Okay. Tengok contoh y equal to x power of 7. So kalau kita differentiate dy over dx, kita akan dapat 7x power of 6. Okay, ini sebagai first order derivative. Okay, tapi jangan tulislah short form macam ni. Tak boleh. Tulis ayat penuh. First order. Okay, dan ambil pula daripada 7x power of 6, differentiate dia lagi sekali, d square y over dx square akan bersama dengan 42x power of 5. Okay, ini panggil second order derivative. Okay, ambil pula daripada 42x power of 5, differentiate lagi sekali. Dan dapat kat sini 210x power of 4. Ini dapatlah third order derivative. Okay, ini dia punya contoh. Okay, contoh lagi satu. Untuk function y equal to 2x power of 3. Okay. Differentiate kali pertama, dy over dx dapat 6x square plus 10x plus 1. Differentiate kali kedua akan jadi d square y over dx square 12x plus 10. Okay. Dan differentiate pula lagi sekali d cube y over dx cube akan dapat 12 sahaja. Okay. So ini dia punya order derivative, high order of derivative. So kita boleh differentiate dia berapa kali pun yang kita nak selagi mana function itu masih ada lah. Jadi kalau kita differentiate lagi sekali, d4y over dx4 akan sama dengan 0 dah. So maksimum dia boleh sampai d power of d cube y over dx cube. Okay, ada apa-apa soalan? Maksudnya kalau dia minta higher order tu, kita differentiate sampai function yang wujud je lah.
Tak pun. Higher order tu kira tajuk dia sajalah. Maksudnya Oh, tahu kita boleh differentiate dia higher order. Maksudnya macam third order ni dia lebih tinggi lah daripada second order. Second order ni lebih tinggi daripada first order. Okay, biasanya kalau soalan dia akan cakap macam ni lah. Find the third order derivative of this function. Maksudnya awak kena differentiate sampai third order. Kalau find the second order derivative of this function, awak kena differentiate 2 kali. Okay, so kalau tak ada soalan, kita berhenti awal lah sikit pada hari ini. So yang tinggal hari Khamis nanti kita akan masuk differentiation untuk exponential, logarithm and trigonometric function. Okay, so kalau tak ada soalan, itu sajalah daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Salam sir. Thank you, Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama.